dalam perubatan Islam diajar, siapa yang boleh nampak jin? Anak kecil belum akil balik. Yang kedua, yang dalam Islam ni yang nampak jin siapa? Bila seorang tu terlampau sakit, dia nampak jin. Terbuka hijab mata dia, sakit. Yang ketiga, orang tu betul-betul soleh dan ditunjukkan oleh makhluk jin. Makhluk jin memperkenalkan diri dia, aku makhluk jin. Orang dengan syarat orang tu soleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar para penonton sekalian? Bertemu kita pada malam ini seperti mana yang telah kita maklumkan mengenai satu tajuk kupasan pada malam ini yang amat menarik, yang mana pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi insya-Allah kita akan mendapatkan pencerahan yang lebih menarik pada malam ini, iaitu perubatan Islam. Okey, kalau sering kali kita mendengar tentang perubatan Islam, sering kali kita tertanya-tanya tentang perubatan Islam ini. Apa itu perubatan Islam? Kadang-kadang sampai kita ni tertanya-tanya juga dalam kehidupan kita apabila berlaku gangguan-gangguan yang tidak kita ketahui, adakah itu berkait rapat dengan perubatan Islam, yang mana ketika mana ramai daripada kita yang cuba untuk mendapatkan rawatan menggunakan kaedah-kaedah selain daripada perubatan Islam. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tidak kesorangan. Saya akan ditemani dengan saudara Ustaz Zafri, merupakan salah seorang perawat di Pusat Rawatan Islam Darul Tibun Nabawi, dan juga tidak asing bagi kita iaitu Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani yang merupakan pengasas di Pusat Rawatan Islam Darul Tibun Nabawi. InsyaAllah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa, kita nak teruslah sentuh dalam bab tajuk pada malam ini mengenai perubatan Islam. Ramai daripada kalangan kita masyarakat hari ini seringkali tertanya-tanya mengenai perubatan Islam. Perubatan Islam ni datang daripada mana Ustaz? Bila sampai ketika mana kita ni nak ceritakan tentang perubatan Islam ni pada masyarakat, apa itu perubatan Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Sesungguhnya kami telah turunkan daripada Al-Quran itu apa sahaja daripada Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penyembuh kepada penyakit-penyakit yang dideritai. Kemudian yang dihormati Ustaz Najmi dan juga Ustaz Zafri, yang pada malam ni kita santai-santai kan untuk kita berbicara tentang mengenai satu tajuk, itu mengenai pengubatan Islam ataupun perubatan Islam. Di sana ada pengubatan, satu lagi perubatan. Dia panggil demikian. Bila kita ada setengah di kalangan kita ni, dia akan bincang tentang tajuk ni mengenai bagaimana perubatan, bagaimana pengubatan dalam Islam ini sendiri. Berpunca daripada mana kita, kalau kita nak sebut tentang perubatan Islam ni, asalnya datang daripada yang disebut dengan penyakit yang ada. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut likulli da'in dawa. Rasulullah sebut macam tu. Setiap penyakit ni ada ubat. Rasulullah ajar pada kita. Pada kitanya asas kepada setiap penyakit ni dia ada ubat. Fatadawaw, maka berubatlah. Wala tadawaw bil haram. Cuma Rasulullah pesan jangan berubat dengan benda yang haram. Rasulullah sebut demikian. Manusia ni kita kena ingat dia tak jadi sempurna. Kita ni tak jadi hidup ni sihat sepanjang masa, tidak. Dalam hidup kita ni ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Ni cara Allah jadikan. Kenapa ada sihat, kenapa ada sakit? Jawabnya kerana inilah manusia.
Manusia ni kerana Allah nak jadikan ujian. Sihat pun ujian, sakit pun ujian. Tu kita kena ingat demikian dalam diri kita. Bila ada orang yang dia kata saya alhamdulillah saya tak sakit, maknanya dia sedang diuji dengan ujian sihat. Kalau ada orang sebut saya sentiasa ada je penyakit yang saya tanggung dalam hidup saya, maknanya dia sedang diuji dengan sakit pada diri dia. Hidup kita ni sentiasa berlaku begitu pada diri kita ni. Sampai bila ni kita akan berlaku macam ni? Sampai kita mati. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita ni, bila sebut saja kita ni manusia, kita kena faham bahawa kita ni akan ada diuji dengan ujian-ujian. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka sebut kami beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah? Sakit ni merupakan satu ujian. Kita kena faham begitu dalam diri kitanya. Sakit-sakit ni merupakan ujian pada seorang. Jadi kalau kita tanya bermula bila pengubatan Islam dan perubatan Islam, bermula daripada turunnya Al-Quran Karim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada situ tu telah berlaku dah. Yang kalau kita nak ambil daripada awal, daripada sejarah atas tu panjang lagi lah. Tapi kalau kita nak ambil daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, start daripada Al-Quran Karim diturunkan kepada umat manusia ni, Allah turunkan ubat teruslah. Sekali dengan turun Al-Quran, sekali turun ubat dipanggil. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran ni apa saja menjadi ubat. Cara Allah jadikan demikian. Kemudian lepas tu kita ringkaskan, di zaman sahabat-sahabat ni dia hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hidup bersama dengan Rasulullah, dia guna Al-Quran. Misal contohnya, bila ada satu kelompok sahabat dia berjalan dalam permusafiran mereka dapati mereka kelaparan. Mereka lapar. Bila mereka lapar, mereka cari kaum-kaum yang sedang, mana kaum yang boleh menjadikan mereka ni tetamu. Bila sampai satu kaum tersebut, bila sampai satu kaum ini, tiba-tiba kaum tu bagi tahu, kami tak boleh nak jadikan kamu tetamu kerana ketua kabilah kami sedang sakit. Ini cerita masyhur kan. Bila mereka kata, kecuali kalau kamu boleh bagi kepada kami ubat pada ketua kabilah kami, maka kami akan jadikan kamu tetamu. Lalu sahabat-sahabat sebut, dia kata kalau begitu tak apalah. Dia kata, mana ketua kabilah kamu yang sakit? Lalu mereka pun berjumpa dengan ketua kabilah tersebut. Mereka baca Al-Fatihah. Ni di antara kes-kes yang terjadi zaman Rasulullah. Bila mereka baca surah Al-Fatihah, baca pada air, kemudian diberi kepada ketua kabilah tersebut. Ketua kabilah tu sembuh daripada penyakit yang dideritai itu. Sedangkan berubat banyak dah, ramai dah berubat ini sendiri, tapi tak sembuh-sembuh. Tiba-tiba sahabat yang dia baca Fatihah je. Bila dibaca Fatihah tersebut dan dibaca pada air, kemudian sembuh penyakit yang dideritai itu. Bila sembuh, mereka bagi hadiah kambing. Mereka bagi hadiah yang banyak, kambing ini. Lalu ada di kalangan sebahagian sahabat tu rasa, kita baca Fatihah je, tiba-tiba dapat kambing yang banyak pula. Ini yang menyebabkan mereka balik jumpa dengan Rasulullah. Mereka cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata cerita pada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar begitu, mereka tanya Rasulullah, boleh tak kami ambil kambing ni, ataupun macam mana kami nak buat? Rasulullah kata makanlah kami sebut, tapi jangan makan seorang, bagi sama dengan aku, kata Rasulullah sebut demikian. Maknanya kemudian lepas pada tersebut, sahabat-sahabat banyak kali bila mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami sakit. Rasulullah ada yang Rasulullah ambil air liur Rasulullah ludah atas muka mereka, menyebabkan sembuh. Kemudian ada kes yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Contohnya Rasulullah sebut demikian. Rasulullah pesan makan madu, kata Rasulullah, dia akan jadi ubat pada diri kamu. Kemudian demikian juga al-habbatus sauda, misal contohnya. Kemudian ada pula peristiwa yang wanita yang datang jumpa dengan Rasulullah bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni inni asra, aku ni seringkali dirasuki dalam diri aku ni kejap-kejap syaitan masuk ke badan aku.
Macam mana nak buat ya Rasulullah? Rasulullah tanya pada dia. Rasulullah kata, kamu ada dua pilihan. Rasulullah kata, kalau aku doa pada kamu, kamu sembuh, kemudian kamu terlepas daripada banyak peluang yang lain. Tapi yang kedua, aku bagi pilihan pada kamu. Rasulullah kata, kamu bersabar dengan ujian kamu ini, kamu dapat syurga Allah. Ini Rasulullah sebut demikian. Kamu nak yang macam mana? Dia dengar je begitu, dia kata, ya Rasulullah, aku pilih bersabarlah ya Rasulullah. Katanya dia jawab demikian, aku pilih sabarlah ya Rasulullah, lebih baik daripada aku ni dalam keadaan sembuh. Tu cara perempuan sebut jawab lah. Kalau kita jawab Rasulullah, dua-dua Rasulullah. Senang kita kan, dua-dua Rasulullah. Sembuh pun nak, kemudian syurga pun senang. Tapi perempuan ni dia jawab, dia kata, ya Rasulullah, aku bersabar. Lalu cuma aku ni, ini atakasyaf. Dia kata, tapi sayangnya aku ni, kalau aku ni diserang dengan penyakit ni, aku ni terdedah aurat, terbuka aurat aku. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, aku doakan kamu supaya tak terdedah aurat saja. Sembuhlah kamu daripada yang ni, tapi kamu sabar, walakil jannah, bagi kamu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas itu sahabat berkembang sahabat. Panjanglah dalam perbincangan kita ni tentang permulaan perubatan Islam. Permulaan bagaimana berlakunya keadaan ini. Kemudian sahabat-sahabat berkembang sampailah di zaman Al-Khawarizmi, kemudian di zaman Ibn Sina, di zaman tabi'in tersebut. Kemudian mereka buat kajian terhadap ilmu perubatan ini sendiri. Mereka ambil alat-alat tertentu dan sebagainya. Kemudian mereka mencuba, dan kemudian ilmu ni berkembang sampai satu peringkat, maknanya ilmu ni semakin berkembang kepada masyarakat semua, sampai satu peringkat jatuh Islam. Tu ceritanya. Lalu bila begitu, satu ilmu perubatan yang ditarik pergi ke barat. Ilmu perubatan ini ditarik pergi ke barat. Barat ambil kan ilmu-ilmu perubatan Al-Khawarizmi, ambil perubatan Ibn Sina, ambil perubatan ilmu Ibn Sina ni test pada diri dia sendiri. Daripada sinilah barat diambil ilmu tersebut dan mereka mengakui ni ilmu kami disebut. Anak-anak kita pun pergi belajar dengan mereka. Ni sejarah perubatan Islam lah. Kemudian yang ni mereka dapat ilmu ni, tapi ada satu lagi mereka tak dapat. Ilmu perubatan Islam yang mereka tak dapat ialah ilmu di mana penyakit-penyakit yang terlibat dengan, dia panggil kerasukan, penyakit-penyakit yang namakan dengan penyakit sihir, dan penyakit-penyakit yang namakan dengan saka dan sebagainya. Timbul daripada sinilah yang mereka tak boleh nak bagi ubat pil. Macam mana pil untuk nak menjadikan orang ni sembuh daripada kena rasuk? Tak ada. Mereka hanya boleh bagi pil penenang, dia panggil demikian. Daripada sini, jadi anak-anak kita ni di kalangan orang kita, dia pergi belajar di barat, dia kata bahawa ini saja. Tak, kita kata bukan demikian. Perubatan Islam ni bila sampai tahap sebegitu, orang Islam ambil balik ilmu ni, ilmu yang tidak dapat pada barat, ilmu yang tak dapat pada barat ni, orang Islam ambil ni, lalu dikembangkan balik ilmu yang disebut dengan perubatan Islam ini, yang disebut dengan ilmu sihir, ilmu gangguan ataupun ilmu saka ni, lalu dikembangkan kembali zaman-zaman kita ni. Di Malaysia kita ni, Allah yarham Datuk Dr. Harundin, tuan guru kita ni, di antara orang yang terawal dalam belajar perkara demikian, dan cuba untuk digerakkan di peringkat universiti, tapi sayangnya tak tergerak. Tak boleh di peringkat universiti, tak boleh, kerana kekangan di sudut negara kita ni terkekang dengan sistem kita, sistem Kementerian Kesihatan dan sebagainya, dan kita tak boleh nak kembangkan benda demikian. Mungkin dalam dunia kita akhir-akhir inilah baru kita boleh nak kembangkan dalam suasana ni. Cuma di antara pelopor yang utama yang belajar, kemudian ramai lagi anak-anak kita, dia pergi ke Mesir, dia belajar. Antaranya yang belajar di kalangan kita ni ramai ustaz-ustaz yang pergi ke negara-negara Arab, Saudi, belajar di sana, kemudian balik kembangkan lagi ilmu ni. Kemudian ada di kalangan anak-anak kita yang pergi, yang belajar daripada ayah mereka belajar daripada guru-guru di Malaysia, kemudian mereka pergi keluar negara, mereka sambung lagi belajar dan kembangkan.
ilmu ni, ilmu perubatan Islam ni masih lagi di peringkat awal di Malaysia kita, dan di peringkat awal di negara-negara barat dan seluruh dunia ni mula nak membincangkan perkara yang demikian. Ni mukadimah saja. Mukadimah pun panjang. Cantik mukadimah. Kalau kita tengok Ustaz kupas tadi kan, dari segi penceritaan kisah daripada Rasulullah dan sahabat ni, sebenarnya zaman kita ni, kita nak tengok balik hari ni, memang berlaku apa yang seperti mana dahulu pernah berlaku. Tetapi masyarakat kita hari ni tak mampu nak jadi seperti mana zaman dahulu. Yang mana zaman Rasulullah dan zaman sahabat, mereka mencari satu kaedah yang ketika mana meletakkan Islam sebagai pendahuluan. Seperti mana yang kita tengok yang Ustaz cerita sebentar tadi pun, seorang daripada wanita tadi yang ketika mana dia rasa dia ni dirasuk, tetapi dalam keadaan tersebut pun dia masih minta kepada Rasulullah untuk diubat. Jadi orang kita hari ni, apabila berlaku seperti mana kes-kes macam ni, dia pergi cari selain daripada Islam, Ustaz. Betul tak Ustaz Zafri sendiri pun? Kadang-kadang kita pernah tengok kan, kita tahu daripada mana pesakit-pesakit yang datang kepada kita, dia bertanya sikit sebanyak macam manalah, kadang-kadang ada yang sampai berceritakan kepada kita yang dia pernah pergi berjumpa dengan certain orang yang bukan daripada kaedah perubatan Islam. Ustaz, nak share sikit lah. Nak share sikit ni, kita sembang santai ni, sementara kita tengok komen-komen daripada penonton ni. InsyaAllah ada soalan-soalan boleh ajukan kepada kita lah. Ajukan kepada kita. Jadi InsyaAllah kita cuba untuk baca. Kita soalan. Tak ketiga orangan di sini. Kita boleh ada sahabat-sahabat di live kita ni boleh tanya soalan. Cuma anda nak tanya soalan Ustaz. Sebenarnya penyakit-penyakit ni yang Ustaz sebut tadi tu, dan kita nampak penyakit-penyakit yang tidak boleh dihuraikan oleh sains buat masa ini. Doktor-doktor ni kita tak boleh huraikan. Kita tak apalah nak huraikan lah, tapi buat masa ni tak boleh dihuraikan lagi. Contohnya ada yang kerasukan, ada yang kena gangguan, ada masalah emosi yang tak boleh diselesaikan dengan medical. Waktu-waktu PKP ni kita tutup pusat rawatan kita, tapi yang call tu terlalu banyak, sakit tu sakit ni, sebenarnya macam mana dia boleh kena penyakit ni? PKP ni bomoh tak cuti ke Ustaz? Sebenarnya kalau kita perhati, saya nak jawab terhadap dua-dua pertanyaan yang ditanya sebentar tadi. Orang kita ni yang pertama, kita bila sakit, kita kena faham Zafri dan juga Ustaz Najmi nak sebut tentang bila kita sakit, kita kena dalam dunia kita, jangan kita terus pergi berjumpa dengan Tok Bomoh. Dalam dunia kita ni, bila kita sakit, kita pergi dahulu pada berjumpa dengan doktor. Doktor-doktor yang ni, yang doktor-doktor yang belajar dalam fizikal, kepahaman mereka terhadap anatomi tubuh badan. Anatomi tubuh badan manusia ni, cara zahir dan sebagainya, pergi dulu kaedah dia. Kemudian bila pergi berjumpa dengan doktor, dia sakit, tiba-tiba doktor tak dapat kesan sakit ni, tak berjumpa dengan penyakit-penyakit yang ada ni, barulah kita kena cari alternatifnya, cari pilihan kita. Bukan pilihan juga, dia panggil satu penyelesaian pada kita ialah dengan datang perubatan Islam. Jangan pergi berjumpa dengan Tok Bomoh tadi. Ramai orang kita, dia jatuh syirik pada Allah bila dianya bila dia sakit, keedah orang yang sakit, dia nak suruh cepat sembuh. Cara mereka nak supaya cepat sembuh penyakit-penyakit yang mereka deritai. Jadi bila mereka rasa nak suruh cepat sembuh ini, mereka sanggup berbayar dengan kos yang mahal, RM350 misal contohnya. Katanya Tok Bomoh, saya boleh buang penyakit ni dengan syarat kena bayaran sebanyak lebih kurang RM1,000. Boleh saya boleh sembuh, saya boleh keluarkan penyakit ini dengan kos bayaran sekian. Yang ni yang menyebabkan orang kita terperangkap. Kerana kebetulan di dunia kita ni, orang kita datang Tok Bomoh lebih cepat dibandingkan dengan ustaz-ustaz ini ataupun perawat ini. Tok Bomoh tu lagi orang lebih yakin sebab nampak cepat dibandingkan dengan perubatan Islam. Perubatan Islam ni kadang-kadang orang kita ni dia kata lambatlah ustaz ni baca doa lama dia sebut. Kemudian nak boleh sembuh pula kadang-kadang tak sembuh-sembuh. Ambil masa berminggu-minggu untuk nak sembuhkan penyakit ini sendiri. Ini yang menyebabkan ramai di kalangan kita jadi keliru.
keliru dalam hidup kita. Jadi oleh yang demikian kita kena faham, bila kita kena penyakit, pergi jumpa dengan doktor terlebih dahulu. Saya pesan banyak kali ni, jangan orang kita ni dia kena sakit lutut je dah cari ustaz dah. Ada orang kita ni pening kepala sikit pun cari ustaz dah. Jangan begitu. Kita ustaz kena pun sakit lutut. Ustaz pun sakit lutut, ustaz pun pening kepala juga. Cuma kita ni dalam hidup kita ni, bila kita sakit, pergi cek dulu dengan doktor. Kerana doktor-doktor ni ada peralatan-peralatan untuk di-scan tubuh badan kita. Dalam dunia kita. Kita jangan kita tolak benda demikian, jangan. Kemudian lepas pada kita tengok tak sembuh juga, doktor kata tak ada penyakit dah. Tak ada dah. Kami tak tahu nak bagi ubat apa dia ni. Katanya doktor. Doktor sebut demikian. Dan tapi kita sakit juga, menjadi pelik kan. Masuk darah, hilang darah. Masuk apa dia, mengandung, hilang kandungan. Kan, jadi demikian. Pelik kan? Benda bukti saintifik tu ada yang mewujudkan benda demikian, tapi tiba-tiba hilang. Ini semua benda-benda yang menyebabkan pelik dalam diri kita. Duduk dalam rumah, tiba-tiba tengok peti besi rumah tu terbuka je sendiri. Kemudian duit tu melayang je hilang. Kan ada yang terjadi demikian. Kadang-kadang dalam rumah bunyi gugung dalam rumah, atas atap rumah. Tiap-tiap malam orang tanya, bunyi apa tu? Anak-anak tanya, dia pun jawab bunyi musang tu sebut. Padahal musang kat mana dalam bandar macam ni? Kesian pada musang, kena tuduh, dia menjadi mangsa tuduhan. Dia panggil macam. Walaupun sekalipun nak sebutnya, benda-benda yang terjadi dalam kekeluargaan kita ni, orang kita ni dia cepat pergi kepada tok bom. Dia tak pergi kepada saluran yang betul. Saya nak sebut pada malam ni lah, saluran yang pertama yang perlu kita pergi ialah pergi ke hospital terlebih dahulu. Pergi kepada doktor-doktor dahulu. Bila doktor kata tak ada dah, kami dah buat dah, misal contohnya tak ada, kami tak jumpa dah penyakit ni datang daripada mana dan bagaimana, kesembuhan tak terjadi dan sebagainya, maka jangan pergi jumpa dengan tok bomoh. Pergilah berjumpa dengan para asatizah, para alim ulama yang saleh untuk nak berlakunya pengubatan Islam ini. Tu dia panggil demikian. Nanti saya akan sebut bagaimana pengubatan Islam ni yang sebenarnya, yang kalau kita kena faham. Yang keduanya, orang kita kata dalam tempoh PKP macam ni boleh berlaku juga ke sihir dan sebagainya. Dia bukannya masalah sihir sebenarnya, masalah kejiwaan yang berlaku di kalangan kita. Stres ni di antara kenapa terjadinya yang disebut dengan stres di dalam tubuh badan kita. Banyak benda-benda yang di kalangan kita ni jadi tertekan, hidup kita dalam keadaan tension dan sebagainya. Punca apa terjadi benda demikian? Di antaranya kerana gangguan masuk. Kalau saya boleh sebut sikit Ustaz Zafri untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, pengubatan Islam ni dia pergi pada tiga benda yang asas dia. Saya sentiasa sebut benda demikian. Yang pertama, gangguan ni tak melibatkan mana-mana orang, tapi makhluk jin yang datang ganggu seseorang tersebut. Makhluk jin. Kita kena akui dalam diri kita ni ada dua kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia. Maknanya jin ni dah awal pada manusia. Jin ni ganggu manusia. Kita rasa kena ganggu bila? Paling mudah kita kena ganggu bila kita solat. Bila kita solat kan jadi khayal sekejap. Tadi kan Ustaz Najmi kena ganggu kan. Hanya just sekejap. Masuk disco, keluar disco. Yang jenis macam tu. Maknanya kita ni kena gangguan ni normal kena gangguan. Kadang-kadang dengar bisikan kan. Bisikan bila kita telefon pada isteri kita tak dapat. Telefon tak dapat. Tak terangkat-angkat. Benda bisikan datang terus. Prasangka kan datang pada kita. Prasangka mesti dia tinggal handphone tu, ataupun mesti dia makan nasi seorang-seorang. ataupun seorang isteri dia telefon pada suami tak angkat. Misal contoh, berlaku gangguan terus. Ini selalu banyak berlaku. Ni banyak berlaku. Mula nak marah. Dia kata ni kalau kita telefon tak angkat, tapi kalau orang lain telefon angkat. Kalau dengan kawan-kawan nak bunyi gelak-gelak. Kalau dengan kita telefon dah mula dah. Dia akan jadi demikian. Ni kebanyakan orang kita terjadi keadaan yang sebegini. Jadi gangguan ini normal kebanyakan manusia. Cuma yang berat kena ganggu. Anak-anak menangis malam. Yang ni dah jadi heavy dah.
mata mula terbelalak memandang ke atas, ataupun dalam istilah kita dipanggil kekejangan, jadi kejang, ataupun dalam istilah dia dipanggil sawan. Berlaku sawan di kalangan masyarakat kita. Ni punca apa dia? Gangguan makhluk jin yang bergerak dalam tubuh badan seorang. Dia mula masuk dan dia kejang, tarik dan sebagainya. Yang ni dia panggil gangguan. Yang ni perlu diubati di awal-awal lagi. Jangan sampai dah semakin kena, semakin biar kita biar, dia akan jadi sawan tarik dan sampai sawan air, sawan yang lain. Demikian juga dengan kerasukan. Wanita yang dirasuk oleh jin rasuk tu ada manusia. Sebab apa dirasuk? Banyak sebab lah. Yang kita sebut di antara dalam kitab kita diajar, jin ni akan rasuk kita bila jin tu tension. Bukan kita tension, jin tu tension. Tension, sebab apa jin tu tension? Sebab kita yang mentensionkan dia. Dia panggil demikian. Maknanya orang kita ni kadang-kadang dia masuk dalam bilik, dia pun masuk tu dia terekam ke atas katil terus. Dia terekam. Kadang-kadang makhluk jin kita tak nampak jin kan. Kalau ada orang kata dia nampak jin, menandakan dia salah seekor daripada jin tu. Kita sebut benda demikian. Tak nampak. Dalam perubatan Islam diajar, siapa yang boleh nampak jin? Anak kecil belum akil balik. Yang kedua, yang dalam Islam ni yang nampak jin siapa? Bila seorang tu terlampau sakit, dia nampak jin. Terbuka hijab mata dia. Sakit. Yang ketiga, orang tu betul-betul soleh dan ditunjukkan oleh makhluk jin. Makhluk jin memperkenalkan diri dia. Aku makhluk jin. Orang dengan syarat orang tu soleh. Kalau orang yang toleh, isap rokok, kemudian dalam keadaan yang dia sibuk dengan joget je dalam hidup, orang yang jadi demikian ni, kalau dia mengaku dia nampak jin, dia salah seekor daripada jin tersebut. Itu demikian. Yang keempat, orang yang nampak jin ni juga siapa? Yang nampak jin, orang dekat nak mati. Siapa yang nampak jin, mengucap banyak-banyak. Senang kita ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya makhluk jin tu nampak kamu tak nampak makhluk jin. Di satu sudut yang lain Allah jadikan dalam hidup kita. Jadi jin ini bila kita mentensionkan dia, menyebabkan dia rasuk kita. Orang kita kan dia masuk bilik air. Bila dia masuk bilik air, dia tempik meraung. Makhluk jin dalam bilik air, yang menyebabkan dia pun meraung, jin pun masuk dalam badan seorang. Punca apa? Punca dia mentensionkan jin. Ataupun orang kita kan dia lompat tempat tidur tu, tidur. Jin sedang tidur. Jin sedang terlentang dia tidur. Kita pun lompat atas jin. Jin pun kena. Kita pula berat 65 kilo. Misal contohnya. Kita pula 75 kilo berat kita. Sesak napas jin. Bila kita pusing je sikit, jin pun tindan kita balik. Tu yang jadi orang kata kena tindih tu. Tu dia panggil demikian. Dalam diri kita ni penyakit yang tamu. Cerita penyakit yang tamu ni banyak, panjang. Tak cukup malam ni kena bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Dia cara demikian. Kemudian nak sebutnya yang kedua, sihir. Sihir ni di mana makhluk manusia pergi berjumpa dengan Tok Bomoh, berjumpa juga dengan orang-orang yang penyihir-penyihir untuk menyihirkan seseorang, untuk mengenakan pada seseorang ataupun pada tempat seseorang. Ni perbincangan sihir ni panjang. Lalu dalam cerita sihir inilah yang menyebabkan kita belajar tentang mengenai Rasulullah disihir oleh Lubaid bin Asam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Cerita Rasulullah, macam mana Rasulullah disihir oleh Lubaid bin Asam ni, seorang pemuda Yahudi yang umur dia 38 tahun, yang dianya mengupah seorang kanak-kanak supaya pergi curi sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila curi sikat rambut Rasulullah, di sikat rambut Rasulullah tu ada rambut Rasulullah. Dia ambil rambut Rasulullah, kemudian diikat kepada yang batu. Ambil sebelah biji batu, ikat pada batu tersebut, kemudian dicampak di hujung kota Madinah. Bila campak di hujung kota Madinah, kemudian ditindan dengan batu-batu yang besar pula. Batu yang besar ni, sebelah biji batu ditindan dengan batu yang besar, menyebabkan Rasulullah tak boleh bangun.
Dia baca mentera tertentu lah. Saya tak nak ajar mentera ni, kan ramai pula yang menghafal. Sebut bila dibaca tu, ditindangkan batu, Rasulullah rasa berat di belakang. Di tanda-tanda kena sihir ni, kita biasa rasa berat dekat belakang. Di antara tanda dia, Rasulullah tak boleh bangun. Tak boleh bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai peringkat di mana bila Rasulullah tak boleh bangun ni, Rasulullah hanya boleh bangun untuk solat je. Lepas solat Rasulullah rebah balik. Ada riwayat kata selama sebulan Rasulullah jadi macam tu. Malam je Rasulullah akan rasa Rasulullah bersama dengan isteri, tapi Rasulullah tak bersama pun. Tapi Rasulullah dikhayalkan sampai peringkat keluar iman. Sampai tahap demikian. Dan sampai satu ketika ada riwayat kata selama lebih kurang 6 bulan. Cuba tengok balik dalam asbabun nuzul pada 3 surah Qul Huwallah, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di mana dalam kitab kitab Tafsir Hamka pun sama, dia cerita benda yang demikian. Rasulullah disihir. Kemudian ulama-ulama bincang yang ni. Tapi ulama yang kuat, Ibnul Qayyim Al-Jauzi kata bahawa memang Rasulullah disihir. Sihir ni maknanya di antara penyakit-penyakit yang normal. Sebagaimana Rasulullah demam, Rasulullah pernah demam. Ada orang kata, takkan Rasulullah kena sihir juga? Sebab dia seorang yang terjaga kan. Rasulullah ni terjaga, takkan Rasulullah kena sihir juga? Katanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia kata bahawa Rasulullah ni disihir ni, nak tunjuk sihir ni di antara penyakit-penyakit. Sebagaimana Rasulullah demam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang pening, misalnya contoh dalam hidup Rasulullah, ini menunjukkan normal dia manusia. Kalau kita kena faham demikian. Lalu Rasulullah ni sampai peringkat Rasulullah tak boleh bangun. Turun malaikat Jibril, turun malaikat Mikail, seorang di hujung kepala Rasulullah, seorang di hujung kaki Rasulullah. Kemudian baca ayat-ayat ru'yah pada Rasulullah. Bila baca saja ayat tersebut, lalu malaikat Mikail disebut terus Rasulullah sudah disihir. Siapa yang sihir Rasulullah? Lalu disebut Lubai bin A'sam. Bagaimana Lubai bin A'sam lakukan? Lalu dia cerita. Bila cerita saja keadaan demikian, menyebabkan Rasulullah dengar aja, Rasulullah suruh 3 orang sahabat pergi ke telaga tersebut, pergi ambil batu tu, terjun dalam telaga tu, ambil batu tu, datang menjumpa dengan Rasulullah putuskan ikatan yang pertama. Kemudian Rasulullah baca Qul a'udzu birabbil falaq, 6 ayat dalam surah Al-Falaq, 5 ayat dalam surah An-Nas. Kemudian 11 ayat, maka putus dah semua ikatan sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir ni satu kerja yang berlaku sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, berterusan sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat. Sebab tu wujudnya pengubatan Islam ni. Terus cara yang kedua. Yang ketiga, penyakit yang dideritai di kalangan masyarakat kita juga ni, saya nak sebut juga ialah gangguan saka yang berlaku. Yang sering kali saya ulang banyak kali di kalangan kita. Gangguan saka ni berlaku begini dalam hidup seseorang. Gangguan saka ni kita bahagikan dalam tempoh masyarakat kita ni lah, dalam suasana masyarakat kita ni, di mana masyarakat kita ni sebelum daripada ni, dengar betul-betul saya nak sebut ni, sebelum daripada ni nak sebutnya, mereka ni bela jin. Orang-orang ayah-ayah, datuk-datuk, nenek moyang atas-atas pada kita ni, dia bela jin, jaga jin. Dia jaga berdasar pada apa mereka ni jaga jin? Berdasar pada mereka tanya alim ulama di waktu tersebut, yang saya dapat ilmu ni saya dapat daripada guru-guru saya sebut dahulu. Mereka tanya alim ulama dahulu, apa hukum belejin? Apa hukum belejin? Lalu ulama-ulama zaman dahulu sebut, hukum dia adalah harus mengikut mazhab Syafi'i, yang mereka sebut demikian. Itu asal jadi demikian. Ulama-ulama dahulu jawab demikian pada tok datuk-datuk kita. Bukan saya yang sebut ni, jangan salah anggap. Ramai dah orang kita ni, dianya kata, Ustaz Ahmad Al-Suki kata harus belajin. Saya bukan nak sebut begitu. Ramai juga perawak yang apa ni, yang nak sebut bahasa perawak yang tak faham terhadap asal daripada mana datang ni, yang menyebabkan mereka bela ni. Mereka bela ni kerana mereka pegang, datuk-datuk kita dia pegang, kerana ada orang-orang alim zaman dahulu, dia sebut bela jin ni macam bela arnab, macam bela kucing, macam bela makhluk-makhluk ni. Hukum dia sama, hukum dia macam tu, katanya ulama-ulama dahulu bagi tahu pada datuk-datuk kita dahulu. Saya ni menyampai je, bukan saya yang sebut hukum. Jangan salah anggap pula. Jadi oleh demikian mereka bela jin.
Mereka bela jin. Belaan tersebut untuk nak luaskan kawasan tanah yang mereka buka. Arwah-arwah datuk-datuk kita dah. Ya, kadang-kadang kita sendiri kalau kita tengok pun dulu tak ada pun teknologi. Kan tak ada. Sebab tu timbul datuk-datuk dahulu kan dia kata bunyi ada buaya kat bawah rumah. Ada harimau yang mencakar malam-malam. Dulu-dulu cerita saya pernah dengar ni cerita-cerita yang macam ni dan saya pernah tengok orang kita ni dia bela, memang dia bela jin. Bela jin ni berebut pergi ambil jin dekat Mekah. Kat Mekah tu dia ada tiang dekat Mekah tu dia ambil jin, bela jin, bawa balik, naik kapal terbang bawa balik jin. Ni zaman-zaman sebelum daripada ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana pada diri kitanya belaan. Bila mereka bela, mereka buat perjanjian pada belaan ni. Mereka kata kalau anak cucu aku sakit engkau datang. Kalau anak cucu aku tak sakit engkau jangan datang. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni dia bela tu pandai tapi dia tak perasan yang belaan tu umur dia panjang dibandingkan dengan pembela tu. Umur umat Muhammad ni Allah jadikan pendek, tak panjang macam umur umat-umat dahulu ratusan tahun. Umur jin ratusan tahun. Kalau kita tanya dia, kamu berapa umur kamu? Jin jawab, aku umur 10 tahun. Sebenarnya umur dia 100 tahun. Tu keedah kali 10. Dia menipu ke? Bukan dia menipu. Dia rasa singkat masa dia tersebut. Tak sama dengan masa kita. Masa jin dengan masa manusia tak sama. Dia kena 10 kali. Kalau dia kata, berapa umur kamu? Saya baru 76 tahun. Maknanya dia hidup 760 tahun. Dengan umur manusia. Tu cara demikian. Dalam makhluk jin. Makhluk jin ni umur dia panjang. Manakala manusia ni umur pendek. Bila tuan dia mati, jin ni nak pergi ke mana? Yang biasa diberi makan. Makan darah, makan pulut kuning, makan apa dia, telur. Dia letak telur yang begitu. Asap. Yang malam-malam Jumaat diperasapkan dan sebagainya. Umur mereka ni panjang. Bila umur panjang, menyebabkan turun pada anak cucu ni. Istilah orang Melayu kita dipanggil saka. Kalau kena saka ni masalah. Kalau kena pusaka tak masalah langsung. Itu cara demikian. Kita kena faham. Bila dapat pusaka, sonok je. Tapi dapat saka ni, bila kena saka anak cucu ni, kena saka bila anak cucu ni lemah. Tu badan kita ni lemah. Bila kita lemah dalam hidup kita, bila umur kita 50-an, 60-an, dah mula dah badan kita jadi lesu, lemah. Di waktu ini kebanyakan orang kita kena. Ramai dah orang kita mula kena gangguan saka. Dia mula sakit kat belakang. Dia mula mimpi rumah lama. Dia mula mimpi air yang banyak. Dia mimpi menyusu bayi. Dia mula, ni simptom-simptom saka yang sedang berlaku. Dan mula sendi-sendi mula jadi lemah-lemah sendi-sendi mereka tersebut. Ini dipanggil gangguan saka. Yang menyebabkan daripada 3 konsep inilah datangnya perubatan Islam. Tu datang demikian. Ada orang yang dia kata saya tak setuju Ustaz. Tak setuju tak apalah. Itu pandangan kamu. Maknanya berdasar pada apa yang saya belajar, apa yang saya dapat faham daripada kitab-kitab daripada guru-guru saya, yang ni ilmu yang berlaku. Lalu kita gunakan macam mana nak mengubati mereka tersebut. Tu kita bincang kemudian. Ustaz, kita sentuh sikit. Tadi Ustaz sentuh pasal saka tadi kan? Yeah. Saya terbaca ada satu soalan daripada penonton kita. Dia kata kebanyakan daripada orang yang ada saka ni, dia tak nak pergi buat rawatan. Boleh Ustaz komen sikit, kenapa dia tak nak pergi buat rawatan? Kebiasaan orang yang ada saka ni. Dia sebenarnya begini. Kadang-kadang orang yang kena saka ni, saka tu dah menguasai diri dia. Yang menyebabkan saka ni akan mula pada diri seorang tersebut mengubah, menjadikan peribadi seorang tersebut lain daripada normal manusia. Tu dia akan jadi demikian. Istilah orang Melayu kita panggil buang tebiat. Buang tebiat kan. Kadang-kadang lagi tua lagi pelik perangai dia. Lagi tua lagi pelik perangai. Perangai dia tu menggatal. Perangai dia pula apa dia? Bukan menggaru gatal tu saja, memang menggatal. Maksudnya dia cari orang-orang, dia jadi macam PL pelik-pelik pada diri dia. Makin tua makin menjadi. Macam demikian. Yang istilah ulat bulu dah turun daun ke apa dia panggil? Ulat bulu dah naik daun. Istilah yang demikian. Maknanya
dalam diri kita ni, ramai di kalangan kita ni, dia terkena benda-benda yang demikian. Jadi bila dia kena tu, saka menguasai diri dia. So yang dia nak duduk tempat yang kotor, dia jadi dalam keadaan tak nak berjumpa dengan orang, Dia nak duduk dalam dia gelap, mula nak duduk dalam gelap. Dia jadi badan dia pun berbau semacam. Ni gangguan saka lah yang terjadi di kalangan masyarakat kita, yang perlu untuk diubati dengan perubatan Islam. Itu cara demikian. Bukan mental tu tidak, tapi dia sudah diganggu oleh gangguan saka pada tubuh badan seorang. Wallahu a'lam. Ustaz, apa jadi kalau orang tu dia tak nak berubat? Dia kata tak apalah, biar saja. Ya. Dia biarkan sahaja diri dia begitu. Kalau dia tak berubat, dia dapat pahala sebenarnya. Dapat pahala untuk yang dianya menanggung bebanan kesakitan tadi. Kita kena ingatlah, bila kita sakit ni Allah kafarah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia kena sihir, tiba-tiba dia tak berubat, dia bawa pada sampai kematian. Sihir tu hidup. Sihir tu hidup, dia akan berjangkit kepada orang yang hidup. Ini Jadi, macam COVID-19 macam lah. Macam COVID-19 COVID-19 tu cuba tengok. Kenapa orang bila jenazah orang baru mati tu, dia terus disil, kemudian terus tak boleh dekat dan sebagainya. Kenapa? Kerana orang fahamkan COVID-19 ni dia berjangkit. Dia berjangkit. Sihir sama juga. Saya nak sebut sihir ni, ada sihir yang boleh berjangkit pada orang yang hidup. Berjangkit pada orang hidup. Ada orang yang kena sihir, dia kena sihir sampai peringkat bau mati. Dengan sihir tadi. Sihir yang di antara sihir yang bau mati ialah santau, misal contohnya. Sihir yang berbau kepada kematian ni, yang menyebabkan menjadi kanser. Seorang tersebut kena sihir awal, tapi berubah, badan dia jadi berubah, jadi pelik. Doktor tengok dalam darah dia pelik, dalam badan dia pelik, jadi tubuh badan dia jadi kanser. Bila kanser, bau mati. Kemudian berjangkit tak berjangkit dengan orang hidup? Berjangkit kalau sihir tersebut menjadikan sihir tadi kuat, kemudian terkena pada orang yang hidup pula. Itu cara demikian. Itu kena, kalau saya sebut bahawa sebaik-baiknya bila kita kena sihir, kena gangguan, tolonglah berubat, jangan tak berubat. Fatadawaw, Rasulullah sebut, berubatlah. Wala tadawaw bil haram, jangan berubat dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Baik Ustaz, anda tengok di skrin ni banyak sangat yang bertanya soalan tentang macam mana kita nak buat. Contohnya ada anak menangis, contohnya dia rasa dia ada gangguan, dia rasa dia ada simptom kena sihir, kena saka dan sebagainya. Ada telefon Tibun Nabawi tutup. Yeah. Dan kita kata tak apa, musim tak apa. PKP. Musim PKP ni dah 3 bulan. Yeah. Jadi sudah tidak tertahan lagi, kan? Jadi apa yang pesakit tu boleh buat? Boleh ke pesakit ni buat sendiri? Boleh Kita ke? kadang-kadang Ustaz, orang telefon kita ni minta datang ke rumah, minta buat rawatan, tapi kita sebab nak menjaga diri anak-anak kita dan juga keluarga dia pun, jadi kita minta supaya jangan inilah. Tapi ada tak cara-cara yang inilah yang boleh kita buat dalam tempoh PKP ni untuk merawat diri Ustaz? Boleh. Sebenarnya bila kita jadi orang Islam ni, kita jangan lepas daripada diri kita untuk mengikuti apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajar oleh Rasulullah ni menjadi pendinding diri kita dan pelindung diri keluarga kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Benda yang mudah yang boleh kita buat, antaranya ialah kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni satu ubat yang paling mujarab yang Allah ajar pada kita. Bila kamu kena gangguan daripada gangguan syaitan, fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka berlindunglah kepada Allah. Maknanya kamu minta Allah lindungilah kamu daripada fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, daripada kejahatan syaitan yang direjam ini. Maknanya pada diri kita ni, kitanya yang pertama pada diri kitanya balik semula kepada Al-Quran. Balik pada Al-Quran. Kita kata nak balik macam mana Ustaz? Quran pun tak boleh baca, penyakit. Tu kadang-kadang orang kita kan, Allah. Antara benda yang paling bahaya dalam hidup ni, baca Quran pun tak boleh. Bila tak boleh baca Quran dalam hidup kita, bila kita tak boleh baca Quran, kita ni dalam keadaan sedemikian rupa menyebabkan kita senang untuk diganggu oleh syaitan. Bacalah Quran. Quran ni bila kita bacalah mana-mana ayat Al-Quran Karim, maka dia akan jadi ubat pada diri kita. Yang pertama.
Yang kedua, dalam masa yang sama kita baca doa-doa yang maksud yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca di antara doa-doa yang dibaca waktu mana kena gangguan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik min kulli ainin aw hasidin bismillahirrahmanirrahim. Ni doa-doa yang Rasulullah ajar. Dengan nama Allah saya membaca doa untuk kamu. Maknanya ayah baca doa kepada anak. Demikian juga dengan suami kepada isteri. Nah, kita baca doa-doa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik. Allah lah yang boleh menyembuhkan penyakit yang kita derita ini. Min kulli da'in yu'zik. Semua penyakit-penyakit yang menyakitkan kamu. Min kulli ainin, daripada setiap mata yang memandang dipanggil ain. Min kulli ainin au hasidin, ataupun daripada kedengkian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku berdoa kepada kamu ya Allah supaya sembuhkan penyakit-penyakit ini sendiri. Ini di antara cara kita lakukan demikian. Yang ketiga pada kita ni sentiasa ada wudu. Berwudu sentiasa, hidup kita ni ada wudu. Wudu ni satu ubat untuk menyembuhkan kita daripada kena penyakit-penyakit ini. Itu cara demikian. Kemudian yang keempat, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat pada diri kita. Bila kita buat maksiat, artinya kita sedang mendedahkan diri kita untuk diserang. Dia sebagaimana COVID-19 ni lah. Kalau orang kita ni pergi bersin depan muka orang, maknanya senang sangatlah nak kena, dia panggil. Kadang-kadang pada diri kita ni, kita terdedah benda demikian. Lalu dalam hidup kita ni, macam mana kita nak suruh pada diri kita ni boleh selamat daripada terkena demikian? Di antara caranya ialah kita sentiasa berwudu dalam hidup kita. Berwudu ni akan menyembuhkan penyakit. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan datang ke Kompleks Tibun Nabawi ni. Ni datang ni perawat-perawat ni. Tak boleh juga, maknanya tuan-tuan boleh berhubung terus pada Ustaz Ibnu Hajar kan di talian 010 4317054. Tu boleh tulis. Boleh tulis. Tuan-tuan berhubung direct pada Ustaz Ibnu Hajar. Datang. Kita telah buat tu, ada kita elankan, kita tunjuk tempat yang di mana kita bangunkan di peringkat awal ni. Lebih kurang 10 tahun dah cerita ni, cerita gambar ni lebih kurang 10 tahun waktu mana Kompleks Tibun Nabawi itu masih lagi dalam keadaan yang nampak cantik lagi, dia panggil. Demikian. Sekarang ni Kompleks Tibun Nabawi lagi cantik lah, dia panggil. Ni tempat di antara tempat-tempat yang terawal kita bangunkan. Dan kita bangunkan dalam keadaan percuma je. Tak ada bayaran apa-apa, dengan tujuan nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antara cara kita lah untuk kita nak suruh masyarakat kita jangan sekali-kali lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara demikianlah, insya-Allah. Saya dengar Ustaz sebut tadi pasal baca Quran, Ustaz. Saya teringat ada satu kisah. Saya merawat seorang pesakit di pusat rawatan Tibun Nabawi. Jin tu dia agak kuat. Dah lama dia datang berbulan-bulan, sampailah akhirnya tu senang je. Bila kita baca lari keluar dah jin. Sampai bila kita berinteraksi tu, kita bertanya dengan jin. Saya kata dia pun cakap kat kita, dia kata aku pun dah tak nak duduk dah dalam badan orang ni. Saya tanya kenapa, dia kata aku pun dah tak tahan dah, tiap-tiap hari dia duduk baca kitab apa pun aku tak tahu, sampai aku dah rasa panas dalam badan dia ni. Bila sekali bila dah sedar, saya tanya dekat dia, puan duk baca apa? Dia kata, saya ni duk baca Quran je tiap-tiap hari, Ustaz. Alhamdulillah. Tiap-tiap hari saya baca Quran, dia kata. Bila saya dengar kisah tu, saya nak kata betapa kuatnya Quran ni. Bila kita baca, dia memberi satu impak yang cukup kuat pada badan kita. Bukan setakat badan kita ni mengeluarkan satu aura positif, bahkan dia mampu menjauhkan kita daripada gangguan jin ni sendiri. Ustaz, saya nak ambil sikit daripada saya tengok ramai juga penonton duk bertanya tentang satu soalan ni, Ustaz, tentang rawatan jarak jauh, Ustaz. Rawatan jarak jauh ni boleh ke tak boleh ke? Ada tak perubatan Islam ni berubat secara jauh? Sila, Ustaz, macam mana? Saya nak jawab sikit yang nak respon terhadap yang Ustaz Najmi sebut sebentar tadi kan. Para penonton sekalian, bila kita kena gangguan, antara benda yang kita kena jaga sangat, jangan give up. Jangan putus asa. Sebab orang kita ni bila dia kena penyakit, dia nak suruh cepat sembuh.
Yang keduanya, dia nak suruh sekali je dia ubati. Kalau boleh sekali datang Sekali datang sembuh terus. Jangan. Bila kita kena gangguan, sabarlah di waktu mana kita dirawat. Jangan kita ni, bila kita nak dirawat, saya tak nak orang lain, saya nak Ustaz Ahmad Dasuki. Misal contohnya, saya tak nak Ustaz Najmi, saya nak Ustaz Zafri. Jangan begitu. Kita kena ingat, bila kita dirawat, maknanya kita dibaca ayat Quran oleh orang-orang yang tertentu. Dia ada bila merawat ni hanya kekuatan dengan doa. Kekuatan dengan doa orang yang baca tu je. Orang yang perawat ni, perawat ni bila dibaca doa ikhlas, elok, dan kebetulan masa tu tepat dengan masa yang mustajab pula doa, lalu Allah sembuhkan penyakit tersebut. Itu cara demikian. Dan jangan kita ni kata aku nak merawat sekali je pada dia aku. Tak boleh demikian. Itu satu. Yang keduanya, dalam Islam ni, sebagaimana kita orang sakit, dia kena berjumpa dengan doktor. Kena jumpa dengan doktor. Tak ada dia panggil rawatan jarak jauh kecuali doa. Yang ada ialah doa angkat tangan. Ya Allah, tolong sembuhkanlah nama sekian. Tu saja. Kalau ada orang kata, Ustaz, saya minta Ustaz merawat daripada jarak jauh. Daripada jauh Ustaz rawat saya. Tak ada dia panggil demikian. Tak ada rawatan yang jenis demikian. Mana-mana orang sakit kata, dia kena datang. Maksudnya kita mesti berhadapan lah. Ya, sama macam kita sakit dengan jumpa doktor, macam tu juga dalam kata Islam. Tak boleh kita duduk kemudian saya bank inkan duit ni, Ustaz tolonglah rawat pada diri saya daripada jarak jauh. Tak boleh. Kalau dia guna juga jarak jauh, tiba-tiba rasa juga malam-malam rasa pelik tu badan kita, tergerak-gerak tu badan kita, dia sudah menggunakan makhluk jin. Dia sudah menggunakan makhluk jin. Tuan-tuan jangan terlibat. Kalau tuan-tuan terlibat, tuan-tuan akan terlepas daripada kumpulan orang yang di mana yang disebut dalam hadis Rasulullah, mereka masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah. Salah seorangnya apa dia? Orang yang berjumpa dengan Tok Bomo. Siapa yang berjumpa dengan Tok Bomo terlepas daripada kumpulan mereka yang boleh masuk dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab oleh Allah. Seramai 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi kalau kita kena penyakit, tiba-tiba kita datang cari ustaz-ustaz, cari perawat Islam dan sebagainya. Lalu dalam keadaan demikian, masing-masingnya baca doa. Dan bila kita berawat, jangan kita rasa tak sembuh-sembuh juga ni, lama tak sembuh ni, dah 2 tahun misal contohnya, tak sembuh-sembuh juga, yang menyebabkan akhirnya kita give up. Jangan. Dalam begitu, jangan kita give up. Biar mereka yang menyihir kita tu give up. Biar mereka yang melakukan khianat pada kita tu yang give up. Manakala kita sentiasa bergantung dengan Al-Quran dan bergantung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita sentiasa jadi kuat dalam kehidupan kita. Cantik. Ustaz, kalau kita ambil sikit kan, kita tengok apa yang berlaku kepada pesakit-pesakit yang datang kat tempat kita ni, boleh tak Ustaz bagi sikit apa nasihat, apa yang perlu mereka buat dalam tempoh PKPB ni, yang mana mungkin tak boleh nak datang daripada jauh. Sebab kadang-kadang yang sebelum ni yang datang pada kita daripada negeri-negeri yang lain, nak rentang negeri tak boleh. Jadi antara kaedah ataupun cara yang boleh dibuat di rawatan di rumah tu Ustaz, macam mana? Antaranya saya cadangkan supaya mandi daun bidara. Mandi cari daun bidara, kemudian diramas 7 helai daun bidara, diramas dalam air, dibaca ayat-ayat Quran di awal dengan Fatihah, kemudian dibaca awal surah Al-Baqarah, kemudian dibaca ayat kursi, kemudian dibaca pula lau anzalna hadzal Quran, kemudian surah Hasyr kan, ayat yang ke-21 ke-20 begitu. Kemudian lepas pada tersebut dibaca 3 kul. Kemudian dihembus dalam air tersebut, kemudian dikacau dan dimandi setiap petang sebelum maghrib. Tiap-tiap hari. Kenapa sebelum maghrib? Kerana waktu tu waktu yang paling aktif. Makhluk jin ni aktif di waktu tersebut. Kemudian jangan keluar rumah. Banyakkan zikir. Zikir apa dia? Baca. Banyakkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali pagi, 100 kali petang. Kalau tak nak guna daun bidara, guna limau nipis. Kami di Komplek Tibun Nabawi ni kami cadangkan guna limau nipis kerana dia bau wangi sikit. Dan kemudian dia memedihkan
kepada makhluk jin. Mengikutnya dalam kita baca dalam kitab dan kita merawat ni banyak kesan daripada limau nipis ni, sebiji 3 biji limau nipis sebiji dibelah 4. Sebiji dibelah 4. Kemudian diperah dalam baldi, kemudian diramas dalam air dalam satu baldi, mandi yang biasa dahulu, kemudian ambil dengan air tersebut jirus yang terakhir, jangan dibilas lagi. Lepas pada tersebut, tuan-tuan boleh buat kat rumah tuan-tuan dia. Sama bacaan ayat surah Al-Fatihah, kemudian di awal surah Al-Baqarah, kemudian dibaca dengan ayat kursi, kemudian dibaca dengan law anzalna hadzal Quran, kemudian dibaca dengan 3 kul. Buat demikian. Bila buat saja demikian, kitanya lepas pada tu kita ambil air tersebut, kemudian kita jirus tubuh badan kita ni, kemudian jangan keluar rumah, duduk dalam rumah. Mudah-mudahan dia mengantuk jangan tidur sampailah isyak. Lepas isyak baru boleh tidur. Biasanya terjadi demikian. Ini kebanyakan orang kita bila kena gangguan dan sebagainya, mereka-nya tak perlu datang lagi. Habis saja daripada ni, mereka boleh datanglah insya-Allah. Itu cara demikian. Dalam tempoh ni tak payah datang lagi lah, kerana kita nak minta supaya putus rantaian COVID-19 ini. Dan jika kalian dah rasa ada peluang dan ada masa, boleh dah mula berhubung dengan Ustaz Ibnu. Saya harap supaya talian Ustaz Ibnu ni tidak panas pada malam ni insya-Allah. Untuk cara demikian insya-Allah. Ustaz, ada lagi satu soalan Ustaz. Tentang penyakit mental yang masih tak selesai lah. Kalau kita tengok komen tadi, daripada mula-mula sampai sekarang ni banyak yang tanya tentang penyakit mental. Macam mana kaedah rawatan Islam? Mungkin mereka dah jumpa psikiatris, dah jumpa pakar-pakar, tapi tak selesai. Contohnya kemurungan yang teramat sangat, rasa nak bunuh diri, lepas tu dia suka duduk dalam bilik sorang-sorang, mengamuk, dah tak jadi diri dia sendirilah, dah berubah dah manusia tu. Jadi keluarga jadi pening kepala lah. Tu banyak dah yang letak di komen tadi. Mungkin Ustaz boleh bagi tips macam mana nak mengubati penyakit mental, Ustaz. Saya sendiri cadangkan supaya penyakit mental ini di kalangan kita ni, sebenarnya mereka memang asalnya dimasuki makhluk jin dalam tu badan mereka. Mereka diganggu pemikiran mereka demikian. Ini kira salah satu daripada bentuk gangguan. Ya, bentuk gangguan. Kemudian dilayan penyakit itu, dibiarkan. Maksud dilayan tadi maknanya dibiarkan sehingga kan kita nak tunggu pemulihan cara semula jadi, tak mungkin terjadi. Akhirnya dia terjadi mental. Dia panas, demam, teruk yang amat sangat, kemudian dirasuk, kemudian tak diubati, kemudian jadi mental tu badan. Pernah ada juga demikian. Kemudian ada penyakit yang mereka tak mampu nak tanggung sampai peringkat terkeluar akal pemikiran mereka. Akhirnya mereka dalam keadaan yang mental, dia jadi demikian. Dalam perubatan Islam ni, dia diajar supaya yang pertama mesti dapat pencahayaan daripada luar. Maknanya dia tak boleh duduk dalam rumah, dalam tempat yang gelap. Dia kena duduk di tempat yang keluar. Pagi-pagi je, waktu mana matahari naik itu, tu ubat bagi orang yang sakit kemurungan ataupun dalam keadaan pada mereka ni sedang dalam keadaan tekanan mental pada mereka. Pagi jangan tidur, jangan biarkan mereka tidur. Bila mereka tidur, lagi kuat penyakit tersebut. Lepas pada subuh, di antara waktu yang demikian. Jadi keluarkan dia. Yang kedua, pada diri dia mesti diperdengarkan dua surah. Surah Zahrawain dipanggil demikian. Surah ni dia surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Diperdengarkan pada dia. Dia kena dengar, sama ada kita letak di telinga dia tu ataupun kita pasang dekat dengan dia. Setiap pagi dengar dua surah Zahrawain. Surah yang melindungi diri dia daripada gangguan itu sendiri. Baca dengar daripada awal sampai habis lah. Sampai habis. Setiap pagi dengar ubat pada diri dia. Kemudian dia dekat nak tidur, sekali lagi. 2 kali. Dia pasang, sama ada keluarga yang boleh baca dua-dua surah tersebut setiap hari. Keluarga kena kuat dalam nak menanggung perkara demikian. Keluarga bacakan. Itu lebih baik. Kalau boleh jumpa mana-mana ustaz, bayar pada ustaz tersebut. Ustaz, tolonglah ustaz, baca pada anak saya ni, nak suruh samak dia, bayarlah berapa pun untuk nak samakkan diri dia. Tu cara demikian. Cari ustaz-ustaz supaya ustaz-ustaz baca keadaan yang berlaku pada diri dia. 2.
Yang ketiga, dia tak boleh tidur keseorangan. Maksudnya dia kena tidur di ruang tamu. Tidur malam dia mesti tidur di ruang tamu, pasang lampu. Tak boleh tidur dalam gelap. Yang keempat, dia mesti dimandikan setiap petang. Sebelum maghrib mesti dimandikan dia dengan daun bidara, ataupun mandikan dia dengan air limau tadi, limau nipis tadi. Kemudian dimandikan dia, insya-Allah kita buat lebih pada 41 hari berturut-turut, insya-Allah dia akan kembali kepada normal, insya-Allah. Alhamdulillah. Allah jadikan kebaikan pada diri dia, insya-Allah. Ustaz, saya banyak soalan ni Ustaz. Ya, silakan. Saya punya soalan dan soalan-soalan daripada penonton ni sama soalan dia. Ya. Soalan dia salah satunya ialah, Ustaz cakap tadi kalau kita dah pergi buat rawatan jarak jauh ataupun kita dah pernah berjumpa bomba, benda tu dah berlaku. Jadi dia rasa dalam badan dia ada benda masuk dan sebagainya, ataupun orang yang pakai susuk. Jadi dia rasa panas badan. Itu zaman jahiliah dulu tak tahu kan, zaman tak tahu. Jadi dah terlajak buat dan sekarang sakit-sakit badan akibat penggunaan tangkal, susuk, jumpa bomo dan sebagainya. Sekarang ni nak buat apa, nak pulihkan diri dia? Banyakkan taubat. Masya-Allah. Banyakkan taubat dan istighfar dalam diri kita. Kerana benda-benda yang lepas dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak ulang, tak boleh nak pergi kembali pada saat itu. Ada di kalangan kita, dia dah terlanjur dalam hidup dia jumpa dengan bomoh, ataupun dalam hidup dia terpakai susuk, ataupun dalam hidup dia, pada diri dia ni, dia buat benda-benda yang salah dalam menyalahi syariat agama, yang menyebabkan orang yang dia pernah nak sihir orang, dia pernah jumpa dengan tok bomoh nak sihirkan orang. Saya nak suruh dia banyakkan taubat pada Allah, istighfar sebanyak mungkin dalam hidup kita. Kerana dosa di antara dosa-dosa besar ni ialah as-sihrun, menyihir orang lain. As-sab'ul mubiqat, dalam hadis Rasulullah cerita tentang 7 dosa besar. Salah satunya menyihir, menjadikan sihir. Bila demikian, kita sekarang dah tersilap dalam perkara tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah istighfar banyak-banyak. Kita minta ampun pada Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pulihkan diri kita, dan Allah jadikan pada diri kita ni kembali dalam keadaan fitrah. Selagi mana kita ni dalam keadaan yang begini, kita akan dalam keadaan berkecam sepanjang masa. Hidup kita jadi tak tenteram. Lalu bagaimana nak suruh kembali balik dalam diri kita ni jadi pulih balik perbuatan kita? Kita diajar supaya dalam hidup kita ni istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita terlibat dengan makanan yang dalam, saya cadangkan banyakkan guna habbatus sauda, dan banyakkan guna dengan madu. Habbatus sauda dan madu, ini di antara cara untuk nak memulihkan balik. Habbatus sauda kita rebus, kemudian kita minum air habbatus sauda campur dengan madu. Itu cara demikian. Kalau terlibat dengan dalam mana tu badan kita ni sendiri, lama-lama susuk ni akan keluar, insya-Allah. Cara demikian. Ataupun kita guna minyak zaitun, ataupun minyak habbatul barakah, ataupun minyak sauda, minyak habbatus sauda tadi. Gosok pada tempat yang kita letak tu, insya-Allah lama-lama dia akan keluar susuk-susuk tadi, insya-Allah. Okey, banyaklah tuan-tuan dan puan-puan kita dengar pada Ustaz Ahmad Rizuki. Saya pun tertarik, ada satu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di rumah. Waktu ketika mana kami ni diajar oleh Ustaz Ahmad Rizuki tentang penghayatan dalam diri untuk kita ni lebih kepada tazkiyatun nafs, kita membersihkan hati kita. Kadang-kadang kami ni perawat-perawat ni, kadang kita minta, Ustaz, kalau boleh Ustaz bagi amalan apa yang boleh Ustaz, ada tak apa-apa amalan. Tapi saya sering kali dengar daripada mulut Ustaz yang memesan kepada kami, iaitu hanya dengan kita ni menjadi seorang yang soleh. Saya cukup tertarik bila setiap kali kita tanya Ustaz, jadi cukup menjadi orang yang soleh. Sebab bila kita jadi soleh ni, Allah akan makbul doa kita. Bila kita jadi soleh, Allah akan sembuh sakit kita. Bila kita jadi soleh, dengan soleh ni, dengan kita meninggalkan maksiat, dengan kita balik kepada Allah SWT. Kadang-kadang Ustaz, saya tengok Ustaz, ada orang yang datang nak berubat kepada kita ni Ustaz. Dia nak berubat, tapi kadang-kadang dia sendiri tak pakai tudung. Dia datang tu, dia pakai selindang, kejap dia balik, dia keluar daripada pusat rawatan, dia dah buka tudung dah. Kadang-kadang ada yang pernah datang tu cerita, sebab kadang-kadang kita minta tazkiyatun nafs, penghayatan untuk kita menjadi orang yang soleh ni adalah yang sangat kita titik beratkan. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Boleh Ustaz komen sikit? Bukan sekadar itu, kadang-kadang dia datang dengan maksiat.
Dia datang dengan maksiat. Macam mana Allah nak sembuhkan dia? Macam mana kita nak doa pada Allah terhadap benda yang maksiat tadi? Jadi bila kalian nak sembuh daripada gangguan syaitan ini, kalian kena tutup jalan-jalan syaitan. Kena tutup pintu-pintu syaitan. Pintu syaitan biasa masuk ke badan kita bila kita terlampau marah, bila kita terlampau tension, bila kita over dalam hidup kita. Bila kita over, syaitan masuk dalam tubuh badan. Maknanya pada diri kita provokasi ni berlaku dalam hidup kita. Tiap-tiap hari berlaku provokasi. Kadang-kadang kita dengan kawan kita, kadang-kadang kita dengan pasangan hidup kita. Jadi provokasi itu berlaku dalam hidup. Dalam keadaan macam tu, kalau kita tak lapangkan dada kita sedang membuka ruang-ruang tadi, menyebabkan senang masuk tu badan kita ni. Bila masuk saja, waktu tu kita tak boleh kawal lah. Syaitan dah mengawal diri kita. Sebab tu ada orang yang nampak isteri dia, ada orang yang sepak terajang isteri dia. Dia kata, saya tak sedar Ustaz, saya jadi demikian. Kadang-kadang dia jadi macam pelik-pelik kan. Sampai peringkat ambil pisau, nak tikam orang tu, nak tikam orang ni. Tu yang ambil pisau. Yang berjumpa dengan Tok Bomo, yang berjumpa dengan Tok Bomo, saya nak pastikan betul-betul dia ni mati. Saya nak pastikan ramai yang nak jadi Tok Bomo ni pula, ramai di Malaysia dibandingkan dengan perawat. Perawat ni sikit je. Kita ni, manakala kita mengajak orang berbicara tentang perkara tajuk sebegini, orang kita bukannya berminat sangat dibandingkan dengan berbicara tentang mengenai macam mana nak jadi kaya, macam mana nak suruh banyak duit pada diri kita. Jadi dalam keadaan sebegini, kita diajar supaya tarik orang untuk apa dia? Tarik untuk menjadi orang ni semakin soleh dan semakin soleh. Bila orang ni semakin soleh dan semakin soleh dalam hidup, maka di waktu ini kita akan dapat kebaikan yang banyak, dan berterusan dalam kehidupan kita dapat keadaan yang sedemikian rupa. Alhamdulillah. Panjang lebar ni Ustaz Nufi. Ada nak tambah sikit? Tambah. Bukan tambah soalan, nak tambah kongsi boleh Ustaz? Boleh sharing sikit Ustaz? Boleh. Anda dulu pun pesakit Ustaz kan? Pesakit, sakit macam-macam dan sebagainya, Ustaz ingatlah tu. Sampai satu tahap yang bila kita kata bacalah Al-Quran. Selalu Ustaz sebut pada kita, baca Quran banyak-banyak. Jadi waktu tu kita muda remaja, selalu lepak dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kita kata fine, kita berhenti, kita duduk rumah, kita baca Quran. Tanpa surah-surah yang khusus, kita baca seluruh Quran tu. Baca dan khatam sebanyak mungkin. Sampailah pada satu hari tu sedang baca Quran, maka muntahlah keluar segala barang-barang sihir-sihir yang berlaku, kesakitan yang berlaku tersebut. Apa satulah selalu kita sebut pada pesakit, baca Quran. Testimoni. Bacalah Quran, dan Allah pun dah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah dah janji dah. Allah dah kata dah sesungguhnya Quran ni jadi syifa. Jadi kita kena yakin saja, dan memang itulah ubahnya. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Baik. Ustaz Najmi nak tambahkan? Kita pula jadi panel sekarang. Bagi saya lah, saya tengok masyarakat hari ni banyaklah semakin jauh. Kadang-kadang dalam agama kita sendiri sangat menitik beratkan tentang apa-apa pun yang berlaku, kita balik kepada Islam. Betul Ustaz kan? Apa-apa pun dalam kehidupan mesti balik kepada Islam. Dari segi akidah, dari segi fiqh, dari segi semua perkara mesti balik kepada Islam. Betul Ustaz kan? Sebab kita tak nak apabila selain daripada Islam, kita pilih selain daripada Islam, maka punahlah kita punya kehidupan. Betul. Sebab itulah kita sangat menitik beratkan tentang apa-apa pun mestilah kita cari Islam. Dan agama sendiri sangat menitik beratkan supaya kita ni, kalaulah kita ada apa-apa masalah, carilah para alim ulama. Betul. Untuk dijadikan sebagai rujukan. Itu yang jadi sampai kepada kita hari ni, walaupun sakit ni, bukan kita nak kata ustaz-ustaz alim ulama kita ni boleh baca tengok orang, tidak. Tetapi mereka ni antara orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan satu, kita panggil apa Ustaz? Karamah. Yang mana dia ni Allah turunkan kepada mereka ni melalui dalam bentuk bantuan daripada Allah. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Yang tu yang kita nak bawa masyarakat kita pada hari ni, supaya janganlah sesekali kita jauh tersasar daripada landasan agama Islam.
sikit pada Ustaz untuk mungkin sebagai satu penutup kepada para penonton di rumah ni, yang mana yang sedang menonton kita hari ni. Jadi boleh Ustaz bagi sedikit nasihat sebagai penutup kita pada malam ni. Saya nak sebut gini, dalam hidup kita ni tolong banyakkan belajar. Jangan kita ni malas untuk belajar. Masyarakat kita ni dia banyak dia masuk dalam satu kancah dalam keadaan yang dia tak belajar. Misalnya dia masuk dalam kancah ekonomi, misal contohnya. Mereka tak ada pun ekonomi Islam. Tapi mereka dah masuk dah, baru mereka tengah-nganga. Oh, macam mana ya ekonomi Islam? Sepatutnya Islam mengajar macam mana? Ataupun orang kita dia nak kahwin, dia tak ada pun ilmu perkahwinan, isu tentang kekeluargaan dan sebagainya. Macam mana penyelesaian konflik dalam keluarga? Belum dia kahwin tu dia tak belajar langsung. Kemudian dia kahwin. Baru lepas kahwin tu baru dia nak belajar. Ramai orang kita begitu. Orang yang terlibat dengan politik sama juga. Kan? Dia masuk politik dulu. Dia tengok orang ni sedap ni, sonok ni, masuk dalam politik. Jadi dia pun terlibat dengan politik. Bila dia terlibat dengan politik, baru dia tanya politik Islam macam mana? Tu silap di kalangan kita. Sepatutnya dan demikian juga dengan rawatan ini. Belajarlah. Saya nak cadangkan supaya di kalangan masyarakat kita belajar tentang rawatan Islam. Macam mana sebenarnya Islam ni, kalau sekiranya kita kena penyakit, macam mana kita nak ubati penyakit ini, supaya penyakit-penyakit yang kena ni kita tahu yang ni salur kat mana, yang ni salur kat mana. Tuan-tuan jangan terkejut pula bila tengok Ustaz Najmi, Ustaz Zafri pergi ke hospital. Ustaz ni pun pergi ke hospital juga kan disebut. Kerana dia pergi ke hospital ni sebab mereka ni tahu tentang mengenai perubatan Islam macam mana, perubatan yang kena pada hospital kerajaan macam mana, hospital-hospital ni macam mana. Ilmu tu kena ada pada diri kita. Ramai di kalangan kita ni dia jadi salah anggap. Dia ingat bila jadi ustaz ni boleh sembuh semua penyakit daripada diri dia. Yang menyebabkan kita ni tak belajar. Yang lebih malang lagi, orang kita semua penyakit cari tok bomoh. Semua penyakit cari tok bomoh. Tok bomoh je. Zaman-zaman dulu apa saja anak menangis malam cari tok bomoh. Tok bomoh pun bagi benang yang warna hitam tu kan. Yang ikat dekat perut. Dekat perut tu kan. Ataupun jumpa dengan tok bomoh tanya, nama apa anak ni? Nama raja sekian-sekian nama. Oh tak boleh sebab dia bukan raja. Dia bukan keturunan raja. Jadi nama ni berat sangat. Kena tukar nama. Tukar nama. Kerana tak belajar lah ni. Punca tak belajar. Bila kita tak belajar menyebabkan jadi demikian. Yang lebih malang lagi orang kita, bila dia tak belajar dia jadi kurang ajar. Yang lebih malang lagi, ramai di kalangan kita ni dia tak peduli dah orang yang bercakap, dia kata Tok Guru Haruddin, Allah yarham Tok Guru Haruddin buat syirik. Tak belajar kan? Bila cerita tentang tangan masuk dalam mulut buaya tu kan, dia boleh kata demikian. Dia boleh sebut Allah yarham Datuk Ismail Kamus buat benda yang tak betul. Dia boleh, padahal dia tak ada ilmu benda demikian. Sebab tu saya nak sebut, tolong belajar. Bila kita hidup ni belajar, dalam hidup kita belajar, maka kita akan menyebabkan kita rasa ilmu kita ni secuik je baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu orang lain yang Allah kurniakan pada mereka. Lalu bila kita dapati ada orang yang memahami tentang perkara-perkara yang sebegini, lalu kita ni ambil peluang untuk duduk dekat dengan mereka, belajar daripada mereka, supaya perubatan Islam ni dia akan berkembang dalam masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita ni dia tahu bila berlaku satu penyakit begini kena buat macam ni, kalau berlaku begini kena buat begini. Tak perlu lagi dah nak. Yang lebih utama lagi, diri sendiri itu yang merawat diri sendiri. Jangan tunggu orang lain tolong rawat diri kita, tapi biar kita boleh merawat diri kita sendiri. Yang ni yang tepat ni. Sebab tu saudara Zafri, Ustaz Zafri kita dah daripada orang biasa jadi ustaz dah sekarang ni. Mudah-mudahan kita sebut demikian. Kerana apa? Dia belajar. Ni belajar. Bila kita belajar, insya-Allah. Dan anda ingat lagi Ustaz Zafri ni sendiri kan, waktu mana mula-mula dahulu, daripada keadaan yang teruk, dengan muka yang teruk, dengan kemudian dengan tubuh badan yang teruk, alhamdulillah Allah jadikan pernah ni keluar ulat-ulat kat muka dia ni. Pernah berdarah di muka ni sendiri kerana sihir yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Orang kita ni banyak benda demikian. Satu. Yang kedua, jangan give up dalam berubat. Jangan kita ni rasa putus asa dah, tak ada dah sembuh ni. Tak. Kena ingat, setiap penyakit ada ubat. Rasulullah sebut kullu da'in dawa,
tiap-tiap penyakit ni ada ubat. Fatadawaw wala tadawaw bil haram. Berubatlah, tapi jangan berubat dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, malam yang baik ini Allah jadikan pada diri kita peluang untuk memukaddimahkan sedikit perbincangan kita ni, insya-Allah. Saya bercadang juga nak cerita tentang ulama-ulama karang kitab banyak dah. Saya tengok kitab pedoman pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab di antaranya kitab Tibbun Nabawi yang dikarang oleh alim ulama yang besar. Saya rasa kalau ada peluang saya nak cerita sikit tentang penyakit-penyakit yang berlaku ini dan sejarah bagaimana mengubati penyakit-penyakit ini sendiri. Macam mana cara nak mengubat dan bagaimana kalau sekiranya dengan terkena penyakit-penyakit sebegini di kalangan masyarakat kita lah, insya-Allah. Terima kasihlah di atas kesempatan malam yang baik ini. Terima kasih macam dah hujung-hujung ni hilang idea dah masing-masing. Tambah-tambah dalam kita tempoh PKP ini, dan saya sebenarnya nak ucap terima kasih kepada kehadiran Ustaz Najmi dan juga Ustaz Zafri pada malam ini. Dan saya sebagaimana disebut awal-awal tadi, kalau tuan-tuan ada permasalahan, jemputlah datang ke Kompleks Tibbun Nabawi. Jumpa dengan dua-dua orang ni, di antara orang yang banyak menggerakkan pusat rawatan Islam. Saya sendiri pun kesempatan yang ada saya datang. Tapi jangan sentiasa berharap nak suruh saya datang. InsyaAllah. Dan kita telah beli bangunan tersebut. Bangunan tu asalnya sebanyak lebih kurang 2 juta kan. Kita telah bayar bangunan tersebut. Hasil daripada sumbangan orang ramai, kita buat pusat rawatan Islam. Pusat rawatan Islam di Seksyen 8 Shah Alam sebelah IPK. Tuan-tuan tulis je Kompleks Tibbun Nabawi kan. Tulis saja dalam Waze tu Kompleks Tibbun Nabawi. Dan ataupun tuan-tuan boleh berhubung direct dengan Ustaz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni bukan Ustaz Hajar, Ustaz Ibnu Hajar. Di talian yang telah kita sebut sebentar tadilah 0104317054. Beliau akan arrangekan masa bila, ketika mana dan sebagaimana, insya-Allah daripada masa ke semasa. Tuan-tuan boleh tengok dalam website kita pun ada kan, Kompleks Tibbun Nabawi, Pusat Rawatan Tibbun Nabawi. Tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Sebelum daripada ni kita telah bangunkan, dan panjang masa dia, sejarah yang panjang di tempat ini. Tuan-tuan boleh datang, cuma tak ada bayaran apa-apa pun. Tak ada apa-apa, cuma takkanlah nak balik saja begitu saja kan. Sampai hati ke tengok pesakit-pesakit yang datang. Tengok ni gambar-gambar yang pesakit-pesakit yang datang ni 10 tahun yang sudah dah. Semua tu sembuh semua dah tu. Alhamdulillah, semua dalam gambar-gambar tu Allah jadikan kesembuhan dan kebaikan pada tubuh-tubuh mereka tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah, ujian-ujian tu sentiasa datang dah di tempat kita ni. Jadi tuan-tuan bolehlah datang, dan mudah-mudahan tuan-tuan, bangunan tak sama dah dengan begitu tu. Tak Banyak sama dah perubahan. Banyak dah perubahan. Tambah Tu yang kat depan. Tu saya pun 10 tahun yang sudah tu. Gambar saya bukan gambar sekarang ni, tidak. Gambar yang lebih kurang lama dahulu, kemudian ditayangkan kembali pada malam ini untuk nak gambarkan. Ni perawat-perawat perempuan yang merawat tersebut, yang dibaca ayat-ayat ruqyah di atas wadah mereka tersebut, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Ustaz Najmi, terima kasih kepada Ustaz Zafri. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Lebih Ustaz boleh tutupkan doa sikit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian, terima kasih kepada sidang penonton sekalian. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan kita jumpa lagi. Subhanallah. Astagfirullah.
المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم خذ معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة